Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya akan sambung kepada bab yang ke-6, iaitu sistem kabinet dan juga eksekutif. Sistem kabinet dan juga eksekutif merupakan cabang yang kedua di dalam doktrin pengasingan kuasa. Untuk pengetahuan semua, pengenalan kepada bab yang ke-6 ini mendapat mandat daripada rakyat. Jadinya sistem kabinet ataupun eksekutif ini merujuk kepada jawatan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri dan juga Timbalan Menteri. Kesemua barisan kabinet ini telah dilantik selepas mendapat mandat daripada rakyat. Macam mana mereka boleh dapat mandat daripada rakyat? Mereka mendapat mandat ini hasil daripada pilihan raya umum, menang di dalam kerusi parlimen, dan seterusnya parti yang memerintah yang memenangi lebih daripada 50% kerusi parlimen akan memerintah, dan seterusnya akan melantik ahli-ahli kabinet. Dibentuk selepas pilihan raya seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Ketua eksekutif adalah ketua kerajaan. Jadi ketua eksekutif adalah ketua kerajaan, yakni digelar sebagai Perdana Menteri. Ketua negara pula ialah yang di-Pertuan Agong, manakala ketua negeri ialah Sultan ataupun Raja. Kabinet dan kuasa rakyat. Ahlinya terdiri daripada orang awam. Dalam pilihan raya umum, yang bertanding di dalam pilihan raya itu adalah rakyat biasa, orang awam. Mereka bertanding atas nama parti politik ataupun bertanding sendiri atas tiket bebas, menang dan seterusnya menjadi wakil rakyat. Mereka adalah rakyat yang mewakili rakyat, bersidang di dalam parlimen, dan seterusnya ada yang dilantik sebagai jemaah menteri. Dan mereka yang telah dilantik sebagai ahli kabinet ataupun jemaah menteri ini, mandat mereka adalah selama 5 tahun maksimum. Maksudnya di sini adalah seseorang menteri yang telah dilantik, jawatan tersebut hanya maksimum selama 5 tahun kerana pilihan raya umum diadakan 5 tahun sekali. Jika ingin dikekalkan jawatan menteri tersebut ataupun tukar kepada portfolio menteri yang lain, maka ahli parlimen yang menang sebelum ini, dia kena bertanding lagi, pastikan menang dan pastikan parti politiknya menang untuk terus mentadbir negara. InsyaAllah individu tersebut akan kekal menjadi menteri. Sebagai contoh, saya katakan di sini adalah Khairi Jamaluddin. Khairi Jamaluddin, beliau pernah berkhidmat sebagai Menteri Belia dan Sukan. Pada tahun 2014, beliau dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan. Kemudian pada tahun 2009 tak silap saya, dilantik sebagai Menteri Belia dan Sukan. Kemudian 2014 pilihan raya, beliau terpaksa meninggalkan jawatan tersebut untuk menghadapi pilihan raya. Kemudian beliau menang, partinya masih menang, dan beliau kekal terus dilantik kembali sebagai Menteri Belia dan Sukan. Itu tidak ada masalah. Kemudian yang di-Pertuan Agong ataupun Sultan tidak boleh terlibat langsung dan menjadi sebahagian daripada kuasa eksekutif. Maksudnya di sini adalah yang di-Pertuan Agong ataupun Sultan tidak boleh masuk campur dalam urusan kerajaan. Hanya beberapa perkara sahaja yang dibenarkan Sultan ataupun Raja masuk campur dalam urusan kerajaan. Antaranya adalah perlantikan. Perlantikan Perdana Menteri, perlantikan Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Kemudian pelantikan jemaah-jemaah menteri dan juga pelantikan exco di peringkat negeri. Jadi ini sahaja tugas yang di-Pertuan Agong maupun Sultan dalam campur tangan urusan kerajaan. Cara penubuhan kabinet. Dibentuk hasil keputusan pilihan raya, mana-mana parti memenangi lebih 50% kerusi parlimen boleh membentuk parlimen.
Perdana Menteri akan dilantik dahulu, kemudian diikuti oleh ahli kabinet. Ahli Dewan Negara juga boleh menjadi ahli kabinet sekiranya tiada calon yang sesuai. Dan jawatan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Setiausaha pula dilantik, setiausaha politik pula dilantik oleh Perdana Menteri. Dia begini, selepas sahaja pilihan raya umum, parti politik yang menang dalam pilihan raya akan mentadbir negara. Saya bagi contoh pada tahun 2018. Pada ketika itu, Pakatan Harapan telah menang dalam pilihan raya dengan memperolehi lebih daripada 50% kursi parlimen. Iaitu keseluruhan 222. Pakatan Harapan menang lebih daripada 50%. Apabila Pakatan Harapan menang, maka mereka telah menamakan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad selaku Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh. Nama Tun Dr. Mahathir Mohamad diserahkan kepada Istana Negara. Dan selepas Istana menerima nama Tun Dr. Mahathir Mohamad, maka diadakan Majlis Angkat Sumpah Perlantikan Perdana Menteri. Maka dibuatlah majlis pelantikan, dan selepas pelantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri Malaysia yang baru. Kemudian Tun Dr. Mahathir Mohamad telah memilih beberapa orang untuk menjadi Menteri Kanan. Pada ketika itu antaranya adalah Lim Guan Eng sebagai Menteri Keuangan, Mat Sabu sebagai Menteri Pertahanan, Azmin Ali sebagai Menteri Ekonomi, kemudian Dr. Mazli Malik sebagai Menteri Pelajaran, Dr. Wan Azizah sebagai Menteri Pembangunan Wanita. Ya, ini antara individu-individu yang telah dilantik sebagai Menteri Kanan. Nama ini telah pun diberikan kepada istana, dan kemudian Majlis Angkat Sumpah Pelantikan Menteri Kanan juga dibuat. Selepas sahaja Menteri Kanan telah dilantik, maka diadakan mesyuarat kabinet. Dalam mesyuarat tersebut telah dibincangkan jawatan menteri-menteri yang lain. Calon-calonnya seperti Syed Saddiq sebagai Menteri Belia dan Sukan, Datuk Rina Harun sebagai Menteri juga, kemudian Teresa Kok, Anthony Locke, kemudian Khalid Samad dan lain-lain lagi. Mereka ini adalah ahli-ahli parlimen yang telah menang dalam pilihan raya dan mewakili Pakatan Harapan. Nama mereka ni telah dihantar ke istana dan diadakan sekali lagi pelantikan menteri-menteri dan timbalan menteri. Dan dalam senarai tersebut juga ada menteri yang dilantik bukannya daripada kalangan ahli parlimen, bukannya mendapat mandat daripada rakyat, tetapi dipilih melalui Dewan Negara. Kita tahu dalam Dewan Negara itu ahli-ahlinya bukan dipilih oleh rakyat. Ada yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong, ada yang dipilih oleh negeri. Jadi mereka ini telah dilantik sebagai senator. Kemudian Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, melihat ada jawatan-jawatan menteri yang boleh kita pilih daripada jawatan senator. Kita pilih senator, salah seorang, dua orang senator, kita lantik dia sebagai menteri. So tidak ada masalah. Ahli Dewan Negara dilantik sebagai senator. Hari ini kita lihat juga Menteri Keuangan negara kita iaitu Tengku Zafrul. Tengku Zafrul bukanlah seorang ahli parlimen, tetapi beliau adalah ahli Dewan Negara, senator, dilantik sebagai Menteri Keuangan. So ini kabinet Datuk Seri Najib yang lama sebelum pilihan raya 2018 . Baik, di dalam kabinet ada dipanggil sebagai kebertanggungjawapan eksekutif. Kebertanggungjawapan eksekutif iaitu barisan kabinet ataupun menteri bertanggungjawab langsung kepada parlimen. Apabila sidang parlimen berlangsung, akan ada banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan. Dan persoalan ini merangkumi pelbagai isu yang berlaku di dalam negara kita, terutamanya berkaitan dengan masalah rakyat. Jadi apabila soalan-soalan ditujukan kepada kementerian ataupun menteri, maka menteri ini dipertanggungjawabkan untuk menjawab soalan tersebut. Jika menteri tidak ada, maka timbalan kena ada.
Jawapan itu perlu diberi terus ataupun tidak bergantung. Jika ada jawapan maka jawab terus. Jika tidak, jawab kemudian. Dan jika tidak dapat jawab secara face to face, maka jawablah secara bertulis. Tak dapat jawab secara lisan, jawab secara bertulis. Ya. Jadi setiap menteri ini kena menjawab. Ya, apabila ada persoalan-persoalan perlu dijawab. Kerana jika tidak dijawab, maka ia akan menjatuhkan reputasi ataupun KPI seseorang menteri tersebut. Ya, masalah rakyat tidak dipedulikan oleh menteri. Ini menjadi masalah. Pihak pembangkang dalam parlimen boleh menyoal selidik tingkah laku eksekutif. Soal selidik. Ya, kita boleh menyoal tindakan kerajaan. Pembangkang akan menyoal kenapa perbelanjaan kepada ini begitu banyak. Kenapa syarikat ini diberikan kontrak bernilai sekian tanpa dibuat kontrak terbuka, open tender. Ya, kenapa begini, begapa, begitu. So ini kerja pembangkang. Memang kerjanya membangkang sahaja. Tanyalah soalan. Kenapa sekolah ini tidak dibaiki lagi? Kenapa jalan raya di kawasan ini tidak dinaikkan taraf? Kenapa kawasan pelancongan ini tidak dibuka sedangkan kita ni dah buka, ya, rentas negeri dan lain-lain lagi? Kenapa surau dan masjid masih lagi dikawal? Ya, persoalan-persoalan ini akan ditanya oleh pihak pembangkang dan kerajaan harus menjawab. Check and balance, ya. Ada kala apabila kita mempunyai kuasa, maka kita kadang-kala lupa akan kesalahan dan kelemahan kita. Bukan sahaja lupa, malahan kita tidak nampak. Oleh itu, pembangkang di dalam parlimen, mereka cek, mereka lihat di mana kesilapan kerajaan, di mana kelemahan kerajaan, maka mereka sampaikan. Di pihak kerajaan apabila mendengar teguran, kritikan dan juga cadangan daripada pembangkang, mereka harus mengambil kira cadangan tersebut. Maka apabila mereka laksanakan cadangan tersebut, ia dianggap sebagai balance. Ya, check and balance. Eksekutif tidak boleh membuat sebarang keputusan sewenang-wenangnya. Nak buat satu undang-undang baru, kena melalui parlimen, tak boleh sesuka hati. Nak tambah perbelanjaan negara, kena melalui parlimen, tak boleh buat sesuka hati. Nak memperkenalkan satu-satu dasar yang baru, kena bawa dalam parlimen, tak boleh buat sesuka hati. Ya, mereka kena bawa dalam parlimen dan mereka kena ikut prosedur-prosedur seperti yang saya ceritakan dahulu. Ada bacaan pertama, kedua dan ketiga dan bacaan jawatan kuasa. Ini semua perlu sebelum melaksanakan satu-satu perkara. Ya. Etika dan prinsip. Semua perlu patuh kepada disiplin peraturan-peraturan kod etika tanggungjawab bersama. Collective responsibility. Apabila anda menjadi seorang guru, anda ada kod etika perguruan. Apabila anda menjadi seorang doktor, anda perlu patuh kepada kod etika perubatan. Sama dengan seorang menteri yang mana mereka juga ada kod etika yang dipanggil sebagai collective responsibility ataupun tanggungjawab bersama. Tidak boleh membuat kenyataan yang bercanggah. Apabila ketua kepada segala menteri iaitu Perdana Menteri mengeluarkan satu-satu kenyataan, maka anak-anak buah yakni timbalan Perdana Menteri, menteri dan timbalan menteri tidak boleh mengeluarkan kenyataan yang bercanggah seperti apa yang telah dikatakan oleh Perdana Menteri. Kenapa tak boleh buat demikian? Kerana dia adalah ketua. Apabila anda mempertikaikan ketua anda, maka masyarakat melihat, rakyat melihat ketua anda ini seperti seorang yang lemah. Maka itu tidak boleh berlaku. Nak cakap boleh tapi bukan di khalayak ramai. Teguran ataupun
percanggahan boleh disampaikan melalui mesyuarat tertutup seperti mesyuarat kabinet. Apa yang berlaku kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin pada tahun 2015. Pada ketika itu, Datuk Seri Najib Razak sebagai Perdana Menteri, kemudian beliau sebagai Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mempertikaikan Datuk Seri Najib. Dan akhirnya apa yang berlaku adalah, jika ada yang tidak bersetuju, perlu mengikut saluran yang betul dan dikehendaki meletakkan jawatan jika mengeluarkan sesuatu hujah yang bercanggah kepada khalayak umum. Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dipecat daripada UMNO, telah disingkirkan daripada UMNO. Itu yang berlaku. Kerana beliau telah mengeluarkan kenyataan yang bercanggah, mempertikaikan apa yang telah diperkatakan oleh Perdana Menteri pada ketika itu. Rakyat marah. Kenapa Datuk Seri Najib memecat Tan Sri Muhyiddin Yassin sedangkan beliau adalah timbalan kepada Perdana Menteri? Beliau bercakap perkara yang benar. Mungkin rakyat tidak mengetahui akan etika tanggungjawab bersama. Jadi para pelajar saya harap setelah mendengar perkara ini, jika anda melihat seorang Perdana Menteri memecat ahli jemaah menteri yang mengeluarkan kenyataan yang bercanggah, maka anda tahu kenapa pemecatan itu dibuat. Tugas Perdana Menteri, Perdana Menteri adalah ketua kabinet ataupun ketua kerajaan, pemimpin parti politik, dia perlu menjadi seorang pemimpin parti politik. Cuma keadaan hari ini sudah berbeza, yang mana Perdana Menteri bukanlah seorang pemimpin parti politik. Di dalam UMNO, pemimpin utama adalah Datuk Seri Zahid Hamidi, timbalan adalah Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan ataupun Tok Mat. Dan yang ketiga, naib presiden ada 3. Yang pertama Datuk Seri Ismail Sabri, yang kedua Khalid Nordin, dan yang ketiga Mahathir Khalid. Jadi di sini kita lihat Ismail Sabri adalah orang nombor 3. Dia telah dilantik sebagai Perdana Menteri. Hari ini sejarah telah berubah. Sejarah telah mengubah segala-galanya. Ketua Pentadbir Kerajaan, pegawai diplomatik utama, jika ada hubungan diplomatik di antara kerajaan dan juga negara-negara luar, maka Perdana Menteri akan menjadi pegawai diplomatik utama. Lawatan kerja Kerajaan Malaysia ke Amerika Syarikat di antara Perdana Menteri Malaysia dan juga Presiden Amerika Syarikat, dia kena melalui ketua kita. Dan jurucakap bagi negara dunia ketiga. Apa pula negara dunia ketiga ni? Negara dunia pertama adalah negara-negara NATO, iaitu negara-negara yang mempunyai kuasa nuklear yang diiktiraf. Ada negara mempunyai kuasa nuklear tapi tak diiktiraf. Contohnya di mana? Iran. Lagi di mana? Korea Utara. Ini tidak diiktiraf. Yang diiktirafnya apa? Perancis, Amerika Syarikat, China, Brazil, Rusia, France, Perancis lah. Okey. Negara dunia kedua adalah negara-negara maju. Manakala negara dunia ketiga adalah negara-negara membangun dan miskin. Jadi kita berada di negara dunia ketiga. Apabila ada persidangan di antara negara dunia ketiga, maka jurucakap utama bagi mewakili negara-negara dunia ketiga adalah Malaysia. Dan jurucakap ini perlu diwakili oleh Perdana Menteri Malaysia. Jadi itu sahaja untuk bab 6, tidak banyak. Jadi untuk kelas 1 jam esok ataupun yang lain-lain lah, kelas lain-lain juga, insya-Allah saya akan buat secara bersemuka lah. Bukan bersemuka face to face depan-depan, tidak, secara live lah di Google Meet, insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.